Saya baru lepas tengok ceramah Ustaz Ahmad Dusuki tuan-tuan, berkenaan dengan LGBT. Saya baru tengok tadi jadi dia cerita tentang di Indonesia berlakunya di Indonesia banyak kes tuan-tuan. Rumah tenggelam, orang tenggelam kan. Nak tunjuk tentang LGBT ni. Cerita pasal Kak Jat, Abang Jat kita lah cerita dia. Apabila saya baca dalam grup tu yang mengatakan bahawa Allah menyayangi LGBT, kepala toya dia kan. Kepala toya dia. Jadi dia cerita lah, saya kusyuk dia tengok tadi. Kusyuk dia tengok tadi pasal ni apa semua. Jadi dia sebut di situ, kata tuan-tuan nak ke kerajaan hari ni mengiktiraf LGBT. Jadi itu adalah salah satu report yang dibawa oleh Kuala Segaran iaitu mengiktiraf golongan LGBT di dalam negara kita Malaysia. Jadi tuan-tuan apa nama ni, nyaling khabar baik kita tunggu saat naik sikit jadi kita sembang sikit pasal LGBT ni Tuan-tuan tahu LGBT ni bukan saja membawa mudarat daripada segi bawa bala kepada orang ramai. Dia juga bawa penyakit. Penyakit apa tuan-tuan? Penyakit antaranya adalah HSV, Human Simplex Virus. Yang tuan-tuan haram tak gay pun, tiba-tiba tuan-tuan kena penyakit tu. Tuan-tuan kena penyakit tu itu yang bahayanya Human Simplex Virus ni. Jadi jangan main-main puak-puak LGBT ni. Waalaikumsalam. Sihat encik bernama Ikuan 2. Nama dia akan main ni Tadi Isa Okok nampak sekejap dia report, sekejap kena delete video. Sekejap tepi sikit Jadi tuan-tuan tu mengiktiraf LGBT tuan-tuan pergi tengok Ustaz Ahmad Dusuki. Dia cerita dia mengalami peristiwa tersebut jadi dia kata rumah tenggelam, apa tenggelam Okey tuan-tuan, cukup tak payah nak follow ramai sangat kita bagi buat terus. Okey, esok adalah tarikh keramat tuan-tuan. Esok adalah tarikh keramat di mana UMNO sama ada mengumumkan akan bersama dengan Pakatan Nasional ataupun tidak. Ni ada kena mengenal juga dalam LGBT Tuan-tuan, hari ni kita mendesak pihak majlis tertinggi di dalam UMNO supaya membuatlah keputusan yang baik untuk rakyat semua. Kan? Di mana rakyat inginkan yang pertama Kerajaan Melayu Bumiputera dengan menjatuhkan DAP dan juga orang kata apa ni, PKR. Yang pertamanya adalah kerana untuk mengambil tindakan ke atas sesetengah wakil di dalam DAP yang telah menghina Rasulullah, menghina agama Islam secara terbuka di bawah perkara 251A iaitu lucuk kerakyatan. Selain daripada itu, mereka juga menghina Raja-Raja Melayu dengan membuat gambar-gambar Raja-Raja Melayu digantung dan juga meletakkan kasut pada kepala Yang di-Pertuan Agong. Mereka telah mengkhianat Raja-Raja Melayu dan juga persekutuan daripada segi perbuatan ataupun percakapan. Ya, terima kasih Amirul Naim. Waalaikumsalam Abang Zahrin Yin. Jadi di sini tuan-tuan, kita mohon ahli majlis tertinggi di dalam UMNO agar bersama-sama dengan PAS membentuk Pakatan Nasional dengan bergabung dengan Parti Peribumi Malaysia, PPBM. Saya tak tahu nama dia panjang sangat Supaya apa? Supaya kita dapat membentuk Kerajaan Melayu Bumiputera. Yang mana itu yang kita idamkan. Rakyat tidak sanggup lagi menunggu. Tidak sanggup lagi menunggu 3 tahun. Pelbagai aset-aset orang Islam telah dijual. Pelbagai undang-undang berkaitan dengan Islam telah dirakus. Dan juga pelbagai perkara lagi yang berkaitan dengan Islam mereka saja mencari pasal. Antaranya adalah jawi. Nak guna dalam buku porno supaya senang untuk belajar. Itu alasan yang mereka berikan. Makin cara Syafiq R.Adli Lee. Ni siapa? Ni tak silap saya follower lama. Follower lama saya. Terima kasih kerana ni. Jadi itu yang kita mahukan. Saya tengok video live saya yang saya buat semalam. Hampir mencecah 1,000 orang. Saya harap video yang saya buat itu
sampai kepada ahli majlis tertinggi di dalam UMNO bagi membuat keputusan. Tuan-tuan, perjuangan kita, inilah titik noktahnya. Sekiranya kita menolak Pakatan Nasional dan Muafakat Nasional, hari ini kita telah menggadaikan peluang yang mana satu-satunya peluang yang ada untuk kita mewujudkan kerajaan Melayu Bumi Putera dalam masa yang terdekat. Jadi hari ini tuan-tuan, saya minta agar orang kata apa, bukan saja isu adib, Encik bernama Ikhwan. Saya tidak lupa 2,700 orang kanak-kanak di Pasir Gudang. Mereka juga memerlukan hak yang dapat diperjuangkan ke atas mereka. Saya masih lagi teringat video yang mana ibunya membuat video untuk memohon bantuan rakyat bagi menyalurkan dana kewangan untuk mengubati anak dia, yang mana jalan terhinjut-hinjut. Dan selepas terkena orang kata apa, pencemaran bahan kimia. Itu juga kita akan perjuangkan. Jadi apa yang penting sekali hari ini adalah dengan cara menjatuhkan Pakatan Harapan dan juga DAP. Ya betul Kak Salina, kita perlu tahu musuh utama kita adalah Democratic Action Party, DAP. Itu yang telah dipesan oleh Tun Hussein On suatu ketika dahulu. Dan juga PKR. Kerana mereka mempunyai ikatan janji dengan United States of America, di mana Ambiga telah pergi ke Amerika untuk membuat honor agar mendapat hak nombor telefon Ustaz lagi saya bagi, and membuat honor untuk menjatuhkan negara Malaysia ke arah Republic of Malaysia dan juga menuju ke arah Secular State of Malaysia. Itu yang kita perlu jatuhkan mereka ni sebelum mereka berjaya dengan agenda mereka. Nombor telefon tuan-tuan, sekejap Mana api saya tukar nombor telefon tuan-tuan. Sebab telefon kena rampas. Telefon kat base tu tak boleh pakai Ini nombor telefon saya yang baru Okey. Nombor telefon kat page tu tak boleh pakai tuan-tuan. Nombor telefon tu telah dirampas oleh cawangan D5 Bukit Aman telah dirampas oleh D5 Bukit Aman. Okey tuan-tuan, seperti biasa saya sampaikan kepada tuan-tuan ada orang suruh saya huraikan apakah agenda-agenda yang ingin dibuat oleh DAP ni. Dah banyak tuan-tuan. Dah banyak saya huraikan. Antaranya saya telah membongkarkan website yang mereka gunakan, iaitu Gerakan Evangelis Kristian untuk mewujudkan the Kingdom of Heaven, untuk menanti the second coming of Jesus. And tuan-tuan boleh pergi ke nhcr.org. Tuan-tuan boleh tengok, itu dia orang punya NECR, National Evangelist. Apa benda atas saya lupa. Tuan-tuan pergi carilah National Evangelist. Tuan-tuan akan tahu mereka letak visi dan misi mereka. Antaranya adalah mewujudkan the Kingdom of Heaven. Dan tuan-tuan boleh baca juga buku yang mana saya promote dulu, buku yang ditulis oleh Ian Buchanan, Sang Nila Utama and the Lion of Judah. Di dalam tu ada cerita apa yang dimaksudkan dengan Malayan Dream, ataupun dipanggil The Dream Theories. The Dream Theories ni adalah daripada Sigmund Freud. Itulah agenda-agenda mereka tuan-tuan. Mereka tidak orang kata apa, mereka bermain dengan isu sekarang ni, di mana agenda mereka bergerak. Sebab itu tiba-tiba bila saya cakap dahulu bahawa Amiga telah pergi ke US, walaupun ada laporan di tangan saya, tak ada seorang pun yang percaya. Termasuklah dengan act saya sendiri yang kata saya tak betul. Jadi hari ni tuan-tuan, bila Donald Trump sendiri sebut berkenaan dengan Malaysia Agreement 1963, bersepah dalam inbox saya, hantar mesej kat saya, minta maaf. Tak guna minta maaf kepada saya. Hari ni tuan-tuan kena support. Dengan cara apa? Menyampaikan kepada orang yang lain supaya mereka faham kenapa kita perlu menyokong Muafakat Nasional ataupun Pakatan Nasional ini. Kerana kita tiada lagi jalan lain tuan-tuan. Inilah jalan yang terakhir.
yang mana kita minta dalam masa terdekat ini bagi menghancurkan Democratic Action Party dan juga PKR. Ini adalah jalan yang terakhir bagi kita di mana membentuk Kerajaan Melayu Bumiputera. Saya mengharapkan agar pihak tertinggi di dalam UMNO memikir sebaik-baiknya bagi mewujudkan Pakatan Nasional ini. Dan itu yang paling penting tuan-tuan. Itu yang paling penting. Tidak kira siapa ikon. Kita tidak memerlukan ikonism. Tak kisahlah Mahathir ke apakah, siapakah, kita tak kisah. Yang paling penting hari ini adalah jika inilah jalan yang ada, maka mereka harus menyahut. Dan tambah-tambah pula dengan Pakatan Nasional ini dapat menyelamatkan Datuk Seri Najib daripada dituduh secara berulang ataupun kita panggil kes res judicata, iaitu pendakwaan berulang ke atas Datuk Seri Najib yang menganiayai beliau. Itu yang kita perlu faham, itu yang perlu kita fahami tuan-tuan. Dan juga Datuk Zahid Hamidi yang telah difitnah dengan 87 kes. Itu yang kita perlu faham. Kita dapat menyelamatkan mereka. Jadi itu yang paling pentingnya sekarang ni tuan-tuan. Itu yang paling pentingnya sekarang ni untuk kita ketengahkan. Di mana Penyatuan Muafakat Nasional ini adalah sebagaimana tertubuhnya UMNO dahulu, iaitu membentuk, memanggil Melayu ataupun Bumiputera bersatu di bawah satu pakatan yang dipanggil Pakatan Nasional atas semangat nasionalisme, iaitu semangat kenegaraan. Jadi apabila menyebut tentang kenegaraan, tuan-tuan kena buanglah ikon-ikon ni. Kena buang ikon-ikon ni. Kena buang ikon-ikon ni. Di mana ikon-ikon hanya merosakkan. Kalau tuan-tuan biasa dengan sejarah dunia, tuan-tuan akan faham. Ikonism ni daripada zaman King of France lagi, membawa malapetaka. Jadi kita tak mau. Apa yang kita perlu fikir sekarang ni adalah future. What will happen after that? And what will happen after that? Kalau tuan-tuan nak ambil sampah-sampah yang di belakang ni, maka kita tidak akan maju ke hadapan. Jadi itu yang tuan-tuan kena fahami. Bukannya tuan-tuan ambil satu ikon untuk letak, sedangkan ikon itu sendiri pun bermasalah. Itu yang kita perlu faham. Ramai orang cakap Mahathir dan sebagainya. Saya nak cakap kepada tuan-tuan, berbuih saya cakap. Berbuih saya cakap bahawa Mahathir tidak akan lagi jadi Perdana Menteri. Kerana Mahathir telah mengeluarkan kenyataan di dalam Malaysia kini bahawa Perdana Menteri ke-8 yang selayaknya adalah Tok Guru Hadiawang. Tuan-tuan boleh pergi cari artikel akhbar tersebut dan tuan-tuan baca. Kenapa dia kata Tok Guru Hadiawang adalah calon yang paling sesuai menjadi PM yang ke-8. Dan kita juga amat bersetuju. Dan tuan-tuan yang mana di dalam UMNO juga harus mengingati peristiwa penyatuan ummah yang pertama. Kenapa berlakunya kegagalan dan akhirnya PAS keluar daripada Barisan Nasional? Sebab apa? Kerana ketamakan darajat dan juga kedudukan. Jadi kali ini apabila berlakunya penyatuan ummah yang kedua ini, jadi yang ketiga, penyatuan ummah yang ketiga ini kita mengharapkan bahawa tidak lagi berlaku sebagaimana yang kedua dan yang pertama, di mana berlakunya krisis akibat gila darjat dan juga gila kedudukan. Jadi biarlah, kerana rakyat telah merasai 60 tahun tampuk pemerintahan Barisan Nasional, di mana Barisan Nasional memonopoli hampir keseluruhan negeri-negeri Malaysia. Dan akhirnya pada PRU ke-13, Barisan Nasional telah hilang 5 negeri, di mana rakyat telah hilang kepercayaan ke atas Barisan Nasional. Dan juga pada PRU ke-14, rakyat membuat keputusan ingin memilih Pakatan Harapan. Dan rakyat telah pun merasai apa yang telah dibuat oleh DAP dan juga PKR, di mana mereka merosakkan bukan sahaja sistem pentadbiran, juga sistem ekonomi kepada rakyat. Dan juga harta-harta negara semuanya tergadai. Yang belum rakyat rasai adalah pemerintahan di bawah Parti Agama Islam Malaysia. Itu yang kita dapat. Macam ada di dalam Facebook saya yang kata, ahli yang berdaftar di dalam parti ini tidak sampai majoriti rakyat Malaysia. Di mana rakyat Malaysia hari ini ramai yang tidak berdaftar di dalam parti, yang mana mereka melihat untuk merasai tampuk pemerintahan yang baru.
tak perlu bergabung. Selagi Tun M, PM tiada yang perlu dirisaukan. Tun M boleh saja membubarkan parlimen tanpa pergabungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kerana mereka boleh membuat undi tidak percaya di mana Anwar akan menjadi the next PM. Itu yang akan berlaku. Itu yang akan berlaku. One day view akan mencanak naik 10k. Amin. InsyaAllah. Kan? Lewat semua. Minta maaf lah saya sekarang ni banyak dengan program-program. Kali pertama aku setuju 200%. Terima kasih. Saya bukan adik-beradik Pre-Andre. Kan? Ada lagi yang tak faham-faham. Ya, memang ada banyak orang yang tak faham. Kenapa kita perlu menerima Pakatan Pakatan Nasional ni. Kan? Sebab apa? Sebab apa? Mereka tidak faham daripada takrifan bahasa pun mereka tak faham. Apa makna pakatan, apa makna nasional. Itu yang saya bagi tahu tu. Pakatan ini adalah bersatu, bersama, unite. Ni sebut ni united. Dan juga nasional ini memberi takrifan lebih kepada nasionalisme, iaitu kenegaraan. Jadi hari ini orang Melayu perlu bersatu, Melayu Bumiputera, kerana negara, bukan kerana atas dasar kefahaman politik masing-masing dan juga ekonomisme. Itu yang paling penting, kerana apa yang paling penting sekarang ni adalah menyelamatkan negara daripada merudum, turun. Kerana apa? Beban hutang negara bertambah, aset negara makin dijual, Islam makin dirobek dan juga status monarki juga dicabar-cabar oleh pihak-pihak yang tertentu. Itulah yang perlunya kita bangkit pada hari ini, sebagaimana yang telah dibuat oleh Hon Jaafar suatu ketika dahulu untuk melawan Malay Union. Kita bangkit hari ini untuk melawan DAP dan PKR melalui Melayu Bersatu. Itu yang paling pentingnya, mewujudkan satu kerajaan Melayu Bumiputera di mana kita mendapat kuasa autonomi dan dapat memacu negara mengikut kehendak kita. Itu yang paling penting sekarang ni. Yang mana fahaman politik haruslah ditolak ke tepi dahulu. Yang paling penting adalah semangat cinta akan negara. Itu yang paling penting. Suara rakyat, doa rakyat berpegang pada muafakat nasional. Berpeganglah pada majoriti, insyaAllah selamat. Bukan ikon, tolak munafik. Ramalan agung yang akan bubar parlimen berpandu pada fakta kestabilan ekonomi dan kehendak rakyat. Jual apa ni? Tak ada jual apa-apa. Bro tak berinteraksi dengan ni ya. Saya live saya, dia live dia. Dia mungkin ada pandangan dia yang tersendiri, saya ada pandangan saya yang tersendiri. Dan kita memang tak ada interaction apa-apa, kecuali dahulu ada VC, saya memberi pandangan berdasarkan apa yang saya rasa. Macam hari ni dah tak ada VC, so saya terpaksa buat live saya sendiri untuk memberi pandangan apa yang saya rasa dan juga kajian apa yang saya telah buat. Jadi tuan-tuan boleh pergi untuk mendapatkan kajian saya. 53 dokumen, 53 dokumen telah pun diupload naik ke dalam media sosial. Saya pun tak tahu siapa yang upload naik. Tuan-tuan boleh type nombor badan saya. Tuan-tuan boleh tengok 53 dokumen telah pun diupload naik oleh hamba Allah yang saya tak kenali, yang dia letak nama dia sebagai The Justice Papi. Di situ tuan-tuan akan tahu agenda-agenda yang telah dibawa. Saya dah curi banyak dokumen daripada mereka ni. Curi pula dah, bukan saya curi. Kerana kesilapan mereka tidak menjaga, orang kata apa ni, menjaga dokumen rahsia. Maaf, ada orang call Time saya tengah live lah dia nak call jadi mencuri dokumen mereka untuk tuan-tuan lihat, untuk tuan-tuan nilai sendiri apa yang mereka telah buat. Saya habiskan masa di dalam bilik selama berbulan-bulan untuk mencuri dokumen-dokumen yang dibawa oleh mereka ini. Antaranya adalah ambiga, sehingga dituduh dengan pelbagai tuduhan ke atas saya lah. Tuan-tuan pun tahulah, dekat situ tuan-tuan boleh baca apa cerita sebenarnya yang berlaku. Apa yang berlaku daripada ICC Stated Room sehinggalah ke ICED dan juga ambiga di International Court of Justice. Jadi tuan-tuan akan faham. Kalau tuan-tuan dah baca semua tu, tuan-tuan akan tahu betapa pentingnya muafakat nasional hari ini supaya orang Melayu bersatu untuk mempertahankan negaranya. Kalau kata kita melepaskan peluang ini, saya berani garanti 100%, 3 tahun akan datang kita tidak lagi mampu untuk melawan mereka. Daripada segi tuan-tuan tengok bantuan daripada United States of America, tu yang pertamanya. Yang keduanya Israel mengeluarkan kenyataan kalau kami ingin menakluki Malaysia tak sampai 10 saat saja.
Tuan-tuan mungkin ada baca, tuan-tuan mungkin juga tidak baca. Tapi saya baca kenyataan tersebut di dalam akhbar, di dalam New Straits Times, di mana Israel mengeluarkan kenyataan bahawa kalau kami ingin memusnahkan Malaysia dalam masa 10 saat saja kami boleh memusnahkan Malaysia. Sehingga ke tahap itu, puak-puak DAP dan juga PKR ini menjalankan kerja tanpa pengetahuan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena faham di situ. Jadi kita kena buang dahulu fahaman politik ni. Kerana kalau tuan-tuan tengok, fahaman politik yang dibawa oleh setengah orang kini hari adalah hanyalah ikonism semata-mata untuk membawa naik ikon seseorang. Payroll kepada orang ini dan payroll kepada orang itu. Sama sahaja, orang yang mencakap payroll terhadap orang itu, dia juga mempunyai payroll untuk dirinya sendiri. Jadi atas sebab apa? Untuk kedudukan dan juga darjat bagi dirinya sendiri. Jadi itu yang kita perlu fahami sekarang ni, tuan-tuan. Kita tidak mahu semangat ekonomisme ini, tetapi apa yang kita mahukan adalah semangat kenegaraan. Itu yang paling penting. Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang ada di KL esok hari, bolehlah kalau rasa bersetuju dengan apa yang saya cakap hari ini, bolehlah mendesak agar Majlis Tertinggi UMNO membuat keputusan yang sewajarnya, yang mana rakyat inginkan pada hari ini. Di mana rakyat mahukan satu kerajaan baru, iaitu Kerajaan Melayu Bumiputera, secepatnya mungkin melalui Pakatan Nasional. Jadi itu yang paling penting sekarang ni, untuk supaya tidak berlakunya lagi banyak lagi perkara yang dirakus dan dirobek terhadap status quo orang Melayu, agama Islam dan juga sistem monarki di Malaysia. Kalau tuan-tuan baca di dalam laporan Amiga, tuan-tuan akan faham. Dan juga kita tidak mahu, tuan-tuan, LGBT ini diiktiraf. LGBT diiktiraf di Malaysia. Tuan-tuan nak? Sila akhir bulan, tuan-tuan, rumah tuan-tuan tenggelam. Macam Ustaz saya sebut hari Ahmad Dusuki itu menghuraikan dalam ceramah beliau yang saya baru tengok tadi. Itu yang orang kata apa? Yang kita gusarkan, membawa bala bencana ke atas negara kita Malaysia hari ini. Dan juga mereka juga turut pergi ke Jepun, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan lupa. Mereka pergi ke Japan untuk meminta apa? Untuk meminta supaya dibuang takrifan Islam di dalam kad pengenalan. Itu takkan tuan-tuan lupa berkenaan dengan benda tu. Dan takkan juga tuan-tuan lupa kenyataan Hakim Zainuddin Ali, di mana mereka menyatakan bahawa orang Islam boleh murtad di mahkamah sivil. Takkan tuan-tuan lupa berkenaan dengan khatan orang baby perempuan, di mana Sister in Islam memperjuangkan bahawa tidak boleh mengkhatankan bayi perempuan. Tuan-tuan lupa semua tu. Saya tidak lupa semua tu kerana saya memfailkan setiap apa yang mereka membuatkan dan saya simpan. Untuk apa? Untuk saya buat rujukan. Ada setengahnya telah dirampas dan ada setengahnya masih lagi di dalam simpanan saya. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan apa yang saya buat research tentang DAP ini selama 1 tahun, sehingga difitnah pelbagai benda, sehingga kehilangan macam-macam, termasuk dengan ex saya sendiri pun memfitnah saya. Tuan-tuan boleh baca dekat situ, baru tuan-tuan akan faham. Selama ini Tom Riddle telah mengikuti evangelis daripada awal hingga ke akhirnya, dan dia telah membongkarkan apa yang mereka ingin buat di dalam negara Malaysia kini hari. Itu yang tuan-tuan perlu fahami. Dan apabila tuan-tuan membaca keseluruhan laporan tersebut, insya-Allah tuan-tuan akan faham dan tuan-tuan akan menyokong ke arah Pakatan Nasional supaya kita dapat menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan DAP ini secepatnya mungkin sebelum membawa mudarat yang lebih besar ke dalam negara kita Malaysia kini hari. Itu yang tuan-tuan perlu fahami. Itu yang saya duk bawa ke live tiap-tiap malam, menyebut tentang isu yang sama saja, supaya tuan-tuan faham dan lebih faham, dan tuan-tuan tahu macam mana nak terangkan kepada rakan-rakan tuan-tuan. Dan itu yang paling pentingnya, tuan-tuan kena faham dan tuan-tuan tahu macam mana nak terangkan kepada rakan-rakan tuan-tuan. Orang nak gelak ke apa, itu terpulang pada mereka. Yang paling penting sekarang ni adalah kita nak apa yang kita idamkan. Kita tidak mahu lagi negara kita dirobek-robek. Itu yang pentingnya sekali. Okay, any question? Idris Muhammad, masa ni bukan masa untuk menaikkan pemimpin atau backup idola. Masa ni hanya perlu fikir pasal Melayu. Tak kira siap jadi kuda atau jadi king, biar Bumiputera ambil alih
ambil alih dahulu. Ya, ini saya sebut dalam live saya. Kalau DAP boleh memperkudakan Tun Mahathir untuk menerojai Putrajaya, apa salahnya hari ini? Kalau kamu orang benci sangat kepada Tun Mahathir, anggaplah dia sebagai kuda catur ataupun queen catur untuk kita menerojai Putrajaya. Setakat itu sahaja. Kerana Tun Mahathir juga membuat kenyataan bahawa dia akan Perdana Menteri yang ke-8 yang selayaknya adalah Tok Guru Hadiawang. Di situ menandakan bahawa Tun tidak lagi berminat untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-8 kerana beliau telah pun menjadi 2 kali Perdana Menteri dan beliau tidak inginkan hat-trick menjadi Perdana Menteri Malaysia. Itu yang tuan-tuan harus fahami ya. Nanti orang troll dia lagi, orang panggil atuk hat-trick. So dia dah penat dah dengan trolling ni. So dia kata di situ dia keluar kenyataan bahawa PM yang ke-8 yang selayaknya adalah Tok Guru Hadiawang. Dan juga kita harus terima juga kerana kita belum merasai tampuk pemerintahan PAS di dalam Putrajaya. Bos pakai spek mata macam tak kena, tak ada spek mata. Ya tuan-tuan, semenjak saya pakai celak ni tuan-tuan, mata saya makin clear. Jadi saya tak perlukan cermin mata. Jadi tuan-tuan tengok pakai celak. Nak abang pakai celak. Cik. Sebab sekarang ni saya yang mana sunnah saya amalkan. Jadi mata saya pun makin clear. Jadi tak perlukan spek. Kecuali waktu bawa kereta saja sebab ada silau. Jadi untuk ber-FB ni tak perlu. Jadi saya boleh nampak clear penulisan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan ada masalah rabun, tuan-tuan pergi cari celak Pakistan, celak habuk, tuan-tuan bubuh dekat mata tuan-tuan, insya-Allah istiqamah pakai seminggu 2 minggu, tuan-tuan akan merasai mata tuan-tuan macam clear sikit. Tak tahu siapa lah tuan-tuan ada parti pada dalam tu tak tahu, tapi mata macam clear sikit. Itu yang ni Dekat mana saya nak baca teori tentang MH370, sama ada dalam tu, termasuk dalam 53 dokumen yang saya telah yang telah ada seseorang muat naik sebelum dirampas oleh pihak Bukit Aman. Game over dah rasanya. Mahathir dah sindir seolah-olah kita pula yang hegeh-hegeh nak bersama dengan dia. Anwar pun dah keluar statement, tiada desakan untuk peralihan pada Mei, tunggu selepas APEC. Anwar takut lah. Anwar takut dengar apa Mahathir kata kat interview tu. Siapa tak terasa terluka dengan statement dia, entahlah. Okey tuan-tuan, Mahathir ni hanyalah seorang. Kan saya kata tadi, Mahathir hanyalah seorang. Jadi kita tak perlu pandang kepada dia. Yang kita perlu pandang sekarang ni adalah negara. Dan dia nak demand hari ni pun dia boleh demand. Sebab apa? Dia Perdana Menteri. Kuasa untuk membubarkan parlimen terletak pada tangan dia. Itu yang kita perlu fahami tuan-tuan. Jadi kalau dia nak kata apa pun terpulang pada dia lah. Yang paling pentingnya sekarang ni adalah dia telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa PM ke-8 yang selayaknya adalah Tok Guru Hadiawang. Di situ dia menunjukkan bahawa dia tidak berminat untuk membuat hat-trick di dalam pentadbiran Malaysia. Itu yang tuan-tuan perlu fahami Kalau TM nak bergabung dengan bersyarat yang ketat dengan tanda tangan 30 manifesto yang harus dilunaskan, terutama tentang penjagaan hak Melayu dan Islam dan bangunkan ekonomi Melayu dengan kaedah sistem yang boleh dilaksanakan. Bab manifesto adalah kemudiannya tuan-tuan. Yang paling pentingnya sekali sekarang ni adalah gabungan ini berjaya dahulu. Manifesto itu kita boleh bersetuju, kita boleh tidak bersetuju. Itu yang paling pentingnya. Bagaimana pendapat kalau TMJ yang mengepalai Pakatan Ummah ini? Tuan-tuan, Raja-Raja Melayu mengepalai semua parti politik di dalam Malaysia. Tak perlu kata Raja Melayu mengepalai ataupun tidak mengepalai. Kerana Raja-Raja Melayu yang melantik Menteri Kabinet dan juga Raja-Raja Melayu yang melantik Perdana Menteri. Jadi Raja-Raja Melayu telah pun mengepalai struktur pentadbiran. Cuma tidak dijelaskan secara detail kepada umum sehingga umum sanggup mempersoalkan kerja Raja-Raja Melayu. Sebenarnya Raja-Raja Melayu ada tugasnya yang rakyat tidak patut pun mempertikaikan, kerana tugas rakyat adalah amanah taat dan setia kepada Raja-Raja Melayu, bukan mempertikaikan kerja Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, bukannya berjuang daripada hari ini. Sultan Nazrin mengeluarkan kenyataan umat Islam di Malaysia telah terpedaya sejak tahun 2018. Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan kenyataan
supaya menjaga perlembagaan start pada 2018. Jadi orang Melayu baru tahun 2020 baru nak sebut. Baru nak sebut kata, Islam telah ditindas. Pada waktu Sultan sebut, kenapa tidak disahut? Jadi Raja-Raja Melayu telah pun menjalankan tugas mereka, tetapi rakyat leka. Rakyat selalu ambil endah tak endah terhadap apa yang diperkatakan oleh Raja-Raja Melayu. Kalau kita tengok Sultan Selangor telah bertitah berkenaan dengan tulisan Jawi. Sudah berapa lama? Dah lama. Lepas timbul kes kecoh sikit, barulah rakyat ambil. Tapi semasa Sultan bertitah, ada ambil action, tidak ambil action. Itu yang jadi masalahnya. Kita kena ada Pakatan Melayu Rahsia. Sepatutnya menjadi rahsia, tetapi ada orang yang membocorkan terlebih awal. Hidup Pakatan Nasional. Ya, hidup Pakatan Nasional. Bro pernah kena demam panas tak? Pernah? Tiada keikhlasan pada Tun M. Celiklah mata luas-luas. Saya dah baca banyak Cantona Terung ni. Minta maaf kalau salah. Saya dah baca banyak dah kajian. Antara kajian-kajian yang saya dah bagi tahu tadi berkenaan dengan satu tesis yang dikeluarkan oleh UKM, iaitu Pasca Pilihan Raya ke-14. Di situ ada cerita, tuan-tuan boleh baca semua. Dia tidak dapat dinafikan Muhammad Mustafi Muhammad Mustafi tidak dapat dinafikan Tun Mahathir telah pun gagal. Sebabkan kegagalan beliau mengajak untuk menubuhkan Pakatan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Sepatutnya kita memberi sokongan kerana Perdana Menteri hari ini telah merayu kepada kita supaya membentuk orang Melayu bersatu kerana dia telah gagal. Di situ sebenarnya bukannya dia yang menjadi king, kita yang menjadi king kerana dia telah gagal. Hari ini dia telah merayu kepada orang Melayu supaya membentuk Muafakat Nasional, supaya bersatu. Bukan untuk menolong dia, untuk menolong negara, kerana beliau telah gagal untuk memastikan negara ini tidak dirobek. Beliau gagal untuk memastikan Amiga tidak pergi ke United States of America untuk mempertikaikan berkenaan dengan agama Islam dan juga mengiktiraf LGBT. Di situ beliau telah gagal. Mana ada satu pun Perdana Menteri di dunia ini yang minta bantuan daripada oponen semasa beliau menjadi memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Hari ini adalah satu kemaluan yang besar kepada beliau. Tetapi kenapa beliau buat? Kerana betul lah beliau gagal. Beliau tidak dapat memastikan perkara itu sebagaimana yang dirancangkan untuk memastikan Melayu dan Bumiputera ini dijaga sebagaimana yang dilaungkan. Jadi beliau meminta kepada kita, dan kita ini sebagai king, dan kita haruslah mengambil peluang ini, di mana tuan telah pun menunjukkan bahawa beliau gagal. Jadi apa lagi yang tuan-tuan nak? Tuan-tuan nak apa lagi? Tuan-tuan nak dia sujud kat tapak kaki tuan-tuan lah. Yang sekarang ni tuan-tuan nak apa yang tuan-tuan nak sekarang ni? Itu yang jadi masalahnya, sebab tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan dah troll dia cukup banyak dah. Apabila dia menubuhkan Muafakat Nasional ini, satu bukti menunjukkan bahawa dia telah gagal. Dan dia memerlukan bantuan daripada kita supaya orang Melayu bersatu, supaya dapat menjaga negara ini bersama-sama dengan beliau. Nanti orang benci pada Muafakat Nasional sama macam orang benci pada DAP yang tunggang atuk. Kita tak perlu tunggang siapa, kita boleh berdiri sendiri atas MN punya kekuatan. Ya, kita boleh berdiri sendiri, tetapi kita perlu tunggu lagi 3 tahun. Kerana kuasa untuk membubarkan parlimen ini terletak pada Perdana Menteri. Itu yang kita perlu faham. Kita tidak mahu tunggu lagi 3 tahun. Kita nak hari ini menerujui
kerajaan tersebut. Kita nak hari ini kita dapat pergi ke Putrajaya. Kenapa kita nak tunggu lagi 3 tahun? Apabila kita tunggu lagi 3 tahun, kita menerusi Putrajaya dah tak ada aset. Semua telah digadai. Silat hari bulan, tuan-tuan tak kiranya ekspor masuk lagi. Tuan-tuan boleh tengok live saya semalam, saya terangkan berapa ramai yang berdaftar. Hari ini mereka kata mereka telah menghapuskan. Tuan-tuan pergi dekat Jabatan Pendaftaran Negara, tuan-tuan tengok ada pula kuat kuasa memberi kerajaan di bawah perkara 15 ataupun kuat kuasa undang-undang. Tuan-tuan tengok berapa ramai yang mohon? Tuan-tuan, untuk memohon kerajaan di bawah perkara 15 ini mestilah merujuk kepada perkara 27. Bukannya tiba-tiba dia mai daripada Vietnam boleh jadi bagi kerajaan di bawah kuat kuasa undang-undang. Kalau seorang perempuan dia mesti berkahwin dengan rakyat kepada raja. Ataupun dia mestilah tinggal 9 tahun di dalam persekutuan sebelum merdeka. Bukannya tiba-tiba dia mai daripada Beijing dia boleh dapat kerajaan di bawah perkara 15. Apa masalahnya? Kerana Perdana Menteri yang layak untuk menjadi Perdana Menteri adalah seseorang yang tidak didaftarkan di bawah perkara 16, 17 ataupun rakyat naturalisasi. Kalau dia dapat kerajaan di bawah perkara 15, dia layak jadi Perdana Menteri. Layak jadi Perdana Menteri. Yang di Pertuan Negeri mempunyai hak yang sama dengan Raja-Raja Melayu. Yang di Pertuan Negeri mestilah bukan rakyat naturalisasi ataupun rakyat yang didaftarkan di bawah perkara 15 ataupun 16. Di bawah perkara 16 ataupun 17. Kalau dia didaftarkan di bawah perkara 15, dia boleh jadi yang di Pertuan Negeri tak? Boleh lah. Jadi dia boleh sama tanah dengan yang di Pertuan Agong tak? Raja-Raja Melayu tak? Boleh lah. Disebab apa? Yang di Pertuan Negeri mempunyai hak istimewa sama dengan Raja-Raja Melayu. Dan yang di Pertuan Negeri adalah governor. Di dalam takrifan Perlembagaan Persekutuan 1957. Yang di Pertuan Agong adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Sekiranya mereka mendapat takrifan governor, dia lebih tinggi daripada yang di Pertuan Agong kerana Pesuruhjaya Tinggi British berkhidmat di bawah governor di dalam kerajaan Crown Colony. Kalau dia tubuhkan kerajaan Republik Malaysia, dia lagi tinggi daripada yang di Pertuan Agong. Jadi apa lagi? Menteri besar. Seseorang yang ingin menjadi menteri besar, dia mesti seseorang menteri besar dia mestilah tidak didaftarkan di bawah perkara 15 ataupun 16 ataupun rakyat tidak didaftarkan di bawah perkara 16 dan 17 ataupun rakyat naturalisasi. Kalau dia didaftarkan di dalam perkara 15, dia boleh tak jadi menteri besar? Oh, boleh lah tuan-tuan. Dia boleh jadi menteri besar Perak. Tuan-tuan rujuk pada kes Sultan Azlan. Bagaimana Sultan Azlan menghalang daripada DAP untuk menjadi menteri besar di negeri Perak. Lepas ni tak boleh lah. Dia boleh jadi semua lah. Itu yang jadi masalahnya. Bani Tamin, bawah lindungan Allah menyertai ummah, merupakan nasional bakal menguasainya. Jadi takkan kita nak tunggu lagi berapa ramai lagi akan import main masuk. Dia hanya pilih Haji Hadi, bukan maksud dia sebenar. Atuk punya secularism tak ada lah. Hajar Abdul Majid pakai gambar sendiri, lepas tu baru komen. Ya, search dekat Google tuan-tuan akan dapat. Datuk kena buat road tour untuk perjuangan kita. Ya, Sharifah Sakinah Al-Alawiyah. Tajalah saya. Tajak kita akan buat road tour lah. Macam mana Tun Hussein On buat dulu. Kita bersatu-satu. Di situ kita ambil speaker daripada Pak UMNO, speaker daripada PAS dan juga Puan Sharifah Sakinah Al-Alawiyah. Panjang sangat nama ni. Untuk kita menerangkan kepada umum semua. Satu persatu itu yang patut dibuat. Sepatutnya sebab kamu di pihak kerajaan. Bila kamu tanya kepada kami tak ada peruntukan. Bila sepatutnya di pihak kamu yang menyediakan sebagaimana kamu buat di Shah Alam dulu, road tour membawa Tun. Sepatutnya sekarang ni kena buat road tour. Sebab apa? Pemuda ramai yang daftar umur 18 tahun kena buat road tour. Start sekarang ni dah kena buat. Kena ada bajet dah untuk buat road tour. Yang mana menarik speaker-speaker daripada UMNO, sebagai contohnya Papa Gomo, dan mungkin saya sendiri promote diri PAS, dan juga daripada PPBM untuk kita bagi kefahaman kepada umum, di mana di kampung-kampung, di mana di setiap daerah-daerah, supaya mereka faham apa yang dimaksudkan dengan Pakatan Nasionalis ini, apakah kebaikan dia, apakah mudarat yang telah dibuat oleh PKR dan DAP di dalam
negara kita Malaysia kini hari. Sepatutnya itu yang menjadi salah satu minit di dalam mesyuarat Sharifah Sakinah Al-Alawiyah di Shah Alam. Saya amat bersetuju dengan ruktua ini. Dan saya memberi sokongan 100% kerana saya amat faham Pakatan Nasional ini adalah atas sebab apa. Sharifah Sakinah Al-Alawiyah panggil saya Syafiq ya. Mereka terkejut. Tapi geng DAP tak gusar ke bro dengan statement Tun M tu? Kalau tidak Anwar tak keluar kenyataan lah tiada peralihan kuasa pada bulan Mei. Kalau tidak dia yang duk kalut dengan yang Nasution tu. Apa nama dia? Tak ingat nama pak dia. Nama Nasaruddin Nasution. Tak kalut lah. Tidak dia ramai bila saya bagi nombor telefon masuk macam-macam call pula time tengah live ni. Kacau line tu. Saya akan cut call, jangan risau. Jadi dia tidak mula-mula siapa? Ronnie Liu buat keluar kenyataan akan ada berlakunya peralihan kuasa bulan Mei. Lepas tu siapa dia? Nasaruddin Nasution buat keluar kenyataan. PKR Anwar Ibrahim. Last kali dia buat keluar kenyataan tidak akan ada peralihan kuasa pada bulan Mei. Goyanglah di situ. Sharifah Sakinah Al-Alawiyah jangan jadi gila. Tak gila. Ya, kita perlukan Tun Mahathir untuk menang undi 2/3 dalam parlimen. Ya, betul. Kalau tidak tak menang, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri dalam undi tidak percaya. Permainan Mahathir siapa boleh agak dulu minta join PH. Dia join lepas tu jadi king. Sekarang dia nyawa-nyawa ikan mari sini balik lepas. Okey, Zarif Amsyar boleh baca pasca pilihan raya ke-14 BN telah pun hilang 5 negeri sebelum muncul Tun Mahathir pada PRU ke-13. Dan parti dominan di dunia ini, mana-mana parti pun, kalau tuan-tuan baca dalam sains politik punya tesis, mana-mana parti pun yang dominan lebih daripada 50 tahun akan jatuh. Di mana Tun Mahathir pada tahun 2015 telah mengeluarkan kenyataan bahawa BN akan jatuh. Di mana pakatan di antara PKR dan juga DAP akan menggunakan apa saja taktik dengan cara yang kotor. Tuan-tuan boleh baca dalam pasukan pilihan raya ke-14 yang telah dikeluarkan oleh UKM. Di situ tuan-tuan akan faham. Dan tuan-tuan juga boleh refer di dalam Merdeka Square. Kejatuhan Barisan Nasional pada PRU ke-14 disebabkan Tun Mahathir hanyalah 6% sahaja. Yang paling besar adalah sebab apa? Kerana pemuda. 60% disebabkan pemuda yang... Ada orang kacau saya tengah live bila saya angkat bunyi dia letak. Tak apalah dia saja nak kacau Di situ bermaknanya saya bercakap benda yang betul. Kalau saya cakap benda yang tak betul, dia takkan kacau. Bila saya cakap benda yang betul, dia akan kacau. Kejap dekor. Maknanya saya tengah memberi satu input yang benar kepada tuan-tuan. Itu mudah ya tuan-tuan. Pakat.com masuk ni supaya nak interrupt saya punya live. Itu di situ mereka buat kebodohan tu sebenarnya untuk membuktikan bahawa saya bercakap benda yang betul kepada tuan-tuan. Itu saja. Muhammad Al-Hafiz Syafiq salah kalau PM itu saya bagi ni kepada orang yang terlampau benci dekat Tun Mahathir ni. Jadi ayat yang paling sesuai kepada mereka adalah Tun telah gagal. Sekarang ni Tun telah merayu pertolongan daripada kamu sebab mereka nak lebih tinggi darjat mereka daripada Tun Mahathir. Dan mereka tidak boleh terima sekiranya Tun Mahathir masuk ke dalam Muafakat Nasional. Jadi apa yang ayat yang paling sesuai kepada mereka adalah sekarang ni Tun tengah merayu. Dia telah gagal. Dia telah gagal. Sebenarnya kalau nak ikutkan dia telah berjaya menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Itu yang orang kata apa? Itu adalah kejayaan beliau. Di mana PPBM ini pun sebenarnya kalau ditukar dalam bahasa Inggerisnya menjadi United Malay Native Organisation. UMNO juga kan. Di situlah yang kita perlu tahu
We are the people of IT group. We take the data from KJB and CIA. Itu memang betul. Bukan saya nak tipu. Kan? Pergi tengok laporan yang ni. Saya dah type nombor, pergi tengok. Ada tak ada laporan tu? Data communication log, semua ada. Ni dia nak spin kepada topik yang lain. Kalau Muafakat Nasional tak setuju untuk gabung, mungkin Tun akan bubar parlimen dan akan berlakunya undi tidak percaya dan Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Itu yang pastinya, Nawi je. Tak perlu ke Putrajaya ikut pintu belakang. Habis tu apa yang Karib Izzuan nak? Bubar parlimen. Sama juga pintu belakang. Saya rasa tak perlu tubuh Pakatan Nasional. Tun M takkan tunggu 3 tahun untuk bubar parlimen. Tekanan tim Pro Anwar. PAS akan sokong Tun M sampai habis penggal. Nah, geng Anwar akan desak pilihan kuasa. Tun M akan bubar awal. Memanglah dia akan... Di situ kita dah tak sanggup untuk tunggu lagi 3 tahun tuan. Kita nak sekarang ni. Kita nak sekarang ni. Kita nak sekarang ni tuan, bukan untuk jawatan. Saya tidak dijanjikan apa-apa jawatan pun. Kalau ada rezeki nak buat macam mana, alhamdulillah lah. Atas perjuangan. Kalau tak ada pun tak ada masalah apa. Yang kita perlukan hari ni adalah kita nak kerajaan hari ni bertukar tangan. Okey, ular laut. Dari dulu Maha Firaun mahu pecahkan Melayu. Buku yang saya suggestkan kepada ular laut adalah buku yang ditulis oleh Dr. Dayana Hamid Shah. Boleh baca dalam buku tu. Ataupun buku The Malay Dilemma. Sebab itu Melayu perlu bersatu, jangan berpecah baru dapat kuasa kerajaan. Sebab itu atuk nak bersama untuk Melayu kuat. Ya betul, sama juga perjuangan yang dibuat oleh On Jaafar pada dahulu kala. Bro, kalau tak ada dana boleh buat tabung macam Pasir Gudang, ramai boleh bantu. Okey, Pasir Gudang punya saya seorang je buat keluar laporan. DAP tak buat keluar laporan apa. Kalau Sakura Sakai nak masih nak mempertikaikan berkenaan dengan Pasir Gudang, nanti kita sponsor Datuk. Okey, Datuk lah jadi speaker. Bolehlah insya-Allah kalau saya ni, tapi kena bagi tahu supaya saya dapat tahu apa yang perlu saya sediakan. Biar dia settle sendiri kerosakan yang dia buat. Muafakat Nasional jangan masuk campur. Kalau dia tak tahan, bubarlah parlimen ataupun bagi kuasa kepada Anwar Ibrahim lah. Senang cerita. Syamil Adrian is watching. Okey, saya nak tengok komen daripada Syamil Adrian. Dia ada komen apa-apa tak? Saya akan skip mencari Syamil Adrian. Ada keluar is watching ya. Where is Syamil Adrian? Mana Syamil Adrian? Ya, atuk je cara kita nak memerintah, ya betul. Wan Dila selalu komen saya maki macam-macam. Ni Wan Dila okey ya sekarang ni. Okey, so kita baca komen dia. Komen yang perlu dia buat naik. Saat saya buat naik, inilah kali pertamanya Wan Dila bersetuju dengan saya. Apa komen hang tentang yang meroyan Sakan sekarang ni? Komen saya adalah itu adalah ikonism lah. Ikonism tak ada benda lain lah. Ikonism untuk sesuatu. Saya dah bagi tahu . Tapi PAS tegas tidak akan tubuh kerajaan ikut pintu belakang. Apa komen tuan? PAS mahu Tun habis penggal dan serahkan pada rakyat, tentukan kerajaan baru. Macam mana nak berjaya Pakatan Nasional? PAS tegas dalam prinsipnya. Saya tak dengar apa-apa keputusan daripada PAS lagi. Mungkin tuan-tuan boleh share link dia untuk saya baca. Pukul 3 petang sekejap lagi. Ya, 7 hari bulan kita tahu keputusan dia. 7 hari bulan kita tahu keputusan dia. Dan kita mengharapkan supaya Barisan Nasional tidak akan bersama-sama dengan Pakatan Nasional untuk membentuk kerajaan baru Melayu Bumi Putera. Yes, Mike Mikael Jet. Kalau gabungan ini baik, apa salahnya asalkan Anwar NDAP tak ada dalam kerajaan? Jumpa dah Syamil Adrian. Salam bro, aku is watching. Come on lah bro.
Come on lah bro. Kan, komen lah panjang-panjang sikit. Saya tengok dalam wall punya panjang. Kan, komen lah panjang-panjang sikit supaya saya dapat hurai sikit apa yang kamu bubuh dalam wall lah. PKR dah pecah belah. Sekarang benda sama dia nak buat dalam MN. Tak. Tun takkan buat benda tu lah. Dan juga apa yang berlaku dalam PKR bukan disebabkan Tun, tetapi mereka berebut jawatan sesama mereka sendiri. Kan, Mak Lampir berebut jawatan dengan ahli dia sendiri. Dan mereka di sana semua gila jawatan. Itu yang kita tak mahu berlaku di sini. Apabila berlaku di sini, kem-kem tertentu akibat daripada gila darjat dan gila jawatan, sama macam berlaku di PKR lah. Apa yang berlaku dekat PKR tak kena mengena dengan Tuan Mahathir. Apa yang berlaku dekat PKR adalah supaya kita melihat apa yang akan berlaku sekiranya kita gila ikonism, kita gila darjat dan juga jawatan. Akan berlaku macam tu lah. Macam dengan mereka. Mereka bergaduh, berpecah bukan sebab apa. Kerana gila jawatan. Gila jawatan tak puas hati. Sudah pun menakluki kerajaan. Selepas itu, buat pula satu demonstrasi, pecat Zuraida macam orang gila. Jadi kita yang rakyat ni tengok apa kehai apa ni, bodoh ke gila ke apa. Dah jadi kerajaan pun duk buat macam tu lagi . Macam pekerja kilang tidak puas hati dengan majikan. Macam tu lah jadi dah. Aduh, senak tuan. Sengkak perut makan banyak. GPS dari Sarawak juga tegas tidak berminat dengan Pakatan Nasional. Apa yang penting hari ini adalah rakyat. Kerana kuasa parti politik hari ini terletak pada rakyat. Kiranya rakyat bangun pada hari ini dan mendesak parti politik untuk menyokong Pakatan Nasional, maka mereka terpaksa, nak tak nak mereka terpaksa buat. Kerana kita yang memilih mereka sebagai wakil diri kita. Bukan mereka ini menjadi leader kerana mereka ada sesuatu yang boleh membuatkan mereka boleh... Banyak kacau live saya. Banyak kacau dia interrupt live saya tuan-tuan . Banyak buat miss call. Tak apa, saya akan ambil nombor dia orang. Kita akan viralkan. Kenapa? Kerana mereka minat untuk menjadi glamour tuan-tuan . Kita kena yakin kalau Muafakat Nasional tak support Tun, mesti dia akan bubar parlimen kerana tak tahan tekanan nanti. Dan kemudian Anwar akan memanggil kepada undi tidak percaya. Dan semua orang akan menyokong Anwar untuk menjadi PM yang ke-8. Itulah yang cuba dibawa oleh Abang Nawi je. Ya, saya akan ambil nombor dia orang ni. Tuan-tuan, saya sengkak tuan-tuan. Saya sengkak tak boleh nak buat live lama nak kena pergi ke toilet. Jadi tak apalah tuan-tuan, sekat ni saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan ingat tuan-tuan perjuangan kita takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Inilah peluangnya untuk kita menerujui kerajaan Melayu Bumi Putera, untuk kita melucutkan jawatan ahli-ahli DAP yang kurang hajar, yang telah mengkhianati persekutuan dan juga Raja-Raja Melayu di bawah perkara 251A. Itu yang kita nakkan tuan-tuan. Okey, setakat tu saja tuan-tuan.